Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita dengar para ustaz ataupun penceramah apabila mereka mengakhiri kuliah mereka, mereka akan kata apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Rupanya kata-kata itu ada asasnya dalam Al-Quran, iaitu dalam juzuk yang kelima surah An-Nisa ayat yang ke-79. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu lagi dan pagi ini saya akan ringkaskan isi kandungan juzuk 5. Dan juzuk 5 ini terdiri daripada surah An-Nisa ayat yang ke-24 sehingga 147. Dan antara isu yang Allah Ta'ala sentuh dalam surah An-Nisa ini ialah ayat 24, 25, pengharaman menghawini isteri orang, dan juga kebenaran berkahwin dengan hamba bagi orang yang tak mampu untuk mengahwini wanita merdeka. Kemudian antara kelebihan lagi, ayat 29 surah An-Nisa ni Allah Ta'ala cerita larangan makan harta orang secara tak betul. Juga ayat 31 Allah Ta'ala, juga ayat yang ke-31 Allah Ta'ala ceritakan di sini kelebihan meninggalkan dosa besar. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kecil. Kelebihan meninggalkan dosa besar akan diampunkan dosa kecil. Juga ayat yang ke-32 larangan iri hati. Jangan iri hati, tak puas hati dengan kelebihan orang. Daripada kita iri hati, cemburu daripada kelebihan orang, Allah kata was'alullaha min fadlih, minta pada kurniaan dia. Dan para ulama mengatakan bila Allah Ta'ala suruh minta, bermakna dia nak bagi. Seterusnya ayat 34, 35, ayat ini cerita mengenai lelaki adalah pemimpin dalam sebuah rumah tangga, dan Allah Ta'ala beri panduan untuk hidup rumah tangga dan cara mendamaikan antara pasangan yang bergaduh. Ayat 43, ini ayat yang kedua, pengharaman arak, iaitu jangan dekati solat kalau kamu mabuk. Jangan salah faham, ayat ini diturunkan menegur segelintir sahabat Nabi yang minum arak sampai mabuk. Mereka solat dalam mereka tersilap bacaan. Tetapi ini peringkat kedua, pengharaman arak. Juga ayat ini juga menceritakan mengenai hukum berkaitan dengan tayammum. Seterusnya dalam juzuk 5 ini ayat 56 dan juga 57, balasan neraka dan juga ganjaran syurga kepada orang beriman. Cuma yang menarik ayat 56 ni Allah Ta'ala cerita mengenai fungsi kulit. Dia kata orang kafir ni dibakar, kemudian Allah kata kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap kali kulit mereka hangus terbakar, Allah Ta'ala ganti yang kulit lain dengan tujuan untuk bagi mereka rasa sakit. Dan ini fakta saintifik yang mana di kulit kita ni ada saraf-saraf yang boleh menyebabkan kita rasa sakit. Ayat 58 pun popular juga, Allah Ta'ala suruh tunaikan amanah kepada yang berhak. Dan menariknya tuan-tuan sekalian, ayat ini turun dalam Kaabah. Cerita dia apabila Rasulullah nak masuk ke dalam Kaabah pada hari pembukaan kota Mekah, kunci Kaabah dipegang oleh Uthman bin Talha. Lalu Nabi panggil Uthman bin Talha, ambil kunci itu. Bila keluar daripada Kaabah, Nabi bacakan ayat ni. Rupanya Allah Ta'ala suruh pulangkan kembali kunci Kaabah itu kepada Uthman bin Talha yang berasal daripada Bani Syaibah. Dan kunci Kaabah dipegang oleh Bani Syaibah sampai ke hari ini. Kemudian ayat 59 begitu juga, Allah Ta'ala arahkan kita untuk taati Allah dan juga Rasulullah dan juga para pemimpin. Apa saja perselisihan yang berlaku, kembalikan kepada Allah dan juga Rasulullah. Seterusnya ayat yang ke-69. Ini kelebihan sesiapa yang mentaati Allah dan juga Rasulullah, besok di akhirat mereka akan ditempatkan bersama para nabi, orang yang benar, orang mati syahid dan juga orang yang saleh. Yang mana mereka ini ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la, ataupun tempat tertinggi di alam barzakh. Dan ini juga ayat yang dibacakan Rasulullah sebelum baginda wafat. Kita biasa dengar Rasulullah bila wafat baca ummati, ummati, ummati. Betul baginda wafat? Cerita itu tak betul. Yang sahihnya bila Nabi nak wafat, Nabi dongak ke atas, Nabi baca ayat yang ke-69, kemudian Nabi kata Allahumma fir rafiqil a'la. Kemudian ayat yang ke-74 tuan-tuan sampailah ayat yang ke-78 ni cerita berkaitan dengan jihad dan kenapa perlu berjihad, dan teguran kepada segelintir umat Islam pada ayat yang ke-77 yang dahulunya semasa di Mekah bila ditindas mereka bersungguh nak berperang, tetapi bila
hijrah dan dah selesai di Madinah, mereka rasa gentar pula. Kemudian ayat yang ke-79, Allah Ta'ala sebut yang saya sebut di awal tadi. Apa saja yang menimpa kamu daripada kebaikan, itu datang daripada Allah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Dan apa saja keburukan yang menimpa kamu kerana kesilapan diri kamu sendiri. Ayat 86. Ini cara nak jawab salam. Allah kata wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Bila kamu diberi penghormatan, jawab dengan yang lebih baik ataupun yang setara. Jadi kalau orang bagi salam kepada kita, Assalamualaikum, kita kena jawab lebih. Lebih dulu pilihan pertama. Kemudian kalau kita tak mahu jawab lebih, barulah kita jawab secara setara. Seterusnya ayat 92, ini hukum berkaitan dengan bunuh orang secara tak sengaja. Orang beriman macam mana dan orang kafir pun macam mana. Ini ada aturan-aturannya. Kemudian ayat 95, 96. Ayat 90 ni istimewa. Allah Ta'ala buat perbandingan tak sama antara orang yang beriman, keluar berjihad dan tak keluar berjihad. Dan ayat ni, ayat 95 ni asalnya turun tanpa perkataan ghayru ulid darar. Asal ayat ni bunyi macam ni. La yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Tak sama orang beriman yang duduk dan orang berjihad. Jadi bila ayat ini turun, Nabi panggil para sahabat untuk menulis wahyu. Kemudian di sisi baginda pada masa itu, ada Abdullah ibn Ummi Maktum, si buta. Dia pun kata kepada Rasulullah, aku nak keluar berjihad tapi aku buta. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Allah Ta'ala alter ayat ni turun. Kembali dengan tambahan, La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayru ulid darari wal mujahidun. Tak sama antara orang beriman yang duduk, melainkan orang yang ada kecacatan dan orang yang berjihad pada jalan Allah. Ini antara contoh kelebihan sahabat Nabi yang buta ni. Kemudian ayat yang ke-97 sampai 100 ini cerita pasal hijrah. Cuma yang menarik ayat yang ke-97, 98 ni cerita segelintir umat Islam di Mekah yang tak mahu berhijrah walaupun mereka mampu. Malangnya mereka dikerah oleh Abu Jahal dan mereka mati terbunuh di pihak musyrikin dalam perang Badar. Mereka ni dihumban ke neraka. Juga ayat 101 sampai ayat 103 cerita pasal solat. Contoh solat qasar. Solat qasar ni pendekkan solat 4 jadi 2 ni asalnya turun dalam perang. Ini ayat 101. Kemudian hukum itu kekal sampai sekarang. Ayat 102 Allah Ta'ala cerita mengenai solat khauf. Solat ketika takut dan juga genting. Ini ketika perang. Dan para ulama mengatakan ayat 102 ni Allah Ta'ala gambarkan, sifatkan solat ketika takut ataupun perang secara berjemaah. Jadi para ulama kata kalau sekiranya dalam perang pun kena berjemaah seperti yang digambarkan oleh ayat 102, apatah lagi ketika aman. Sebab tu tuan-tuan sekalian, yang lelaki lah terutama sekali, pergilah solat berjemaah. Kerana solat berjemaah di seorang masjid adalah perkara yang wajib. Kemudian ayat 114, ini bisikan-bisikan yang dibenarkan Islam. Umumnya bisikan tu negatif, tetapi yang dibenarkan oleh Islam disebut. Ada 3 pada ayat yang ke-114. Seterusnya 116 ataupun 117 sampai 121, Allah Ta'ala cerita pada ayat ni peranan syaitan dan juga bentuk godaan dia. Antara contoh godaan syaitan disebut pada ayat 119 ini adalah menghasut manusia, mengubah ciptaan Allah. Dan bawah ciptaan Allah inilah kalau kita baca huraian tafsir ayat ini merujuk kepada cukur kening, pakai rambut palsu, pakai tattoo, ubah jantina dan sebagainya. Ini detail dia pada ayat 118 sampai 121. Dan seterusnya ayat 128, nusyus suami. Kalau suami tu dah nampak tak berapa nak suka kepada isterinya dan suami tu ada ramai isteri, isteri boleh bincang dengan suami untuk mengurangkan hak dia dalam sebuah rumah tangga, seperti giliran dia lepaskan. Ini pada ayat 128. Manakala ayat 129 Allah Ta'ala ceritakan memang suami yang berpoligami sukar untuk berlaku adil dalam kalangan isteri-isteri dia. Tetapi yang adil di sini merujuk kepada hati, bukan merujuk fizikal. Fizikal tu wajib diberikan keadilan. Tetapi hati nak buat macam mana? Kadang-kadang kita ada isteri, 2 isteri ataupun 4 isteri. Mungkin seorang isteri ni kita rasa sayang lebih. Itu di luar kemampuan manusia. Yang dituntut oleh agama adalah
keadilan secara fizikal, masuk giliran, harta. Tetapi yang masalah hati di luar kawalan manusia ini yang dimaksudkan oleh ayat 100 yang ke-29. 135. Ini bukti keadilan Islam. Allah Ta'ala suruh berlaku adil dengan seadil-adilnya walaupun kita terpaksa menjadi saksi atas diri kita sendiri, kaum kerabat, ibu bapa dan sebagainya. Dan saya difahamkan ayat 135 ini antara ayat yang dipamerkan di luar Harvard School of Law di US. Nak cerita ayat ini memang membuktikan keadilan Islam. Tuan-tuan boleh rujuk sendirilah. Kemudian mula daripada ayat 137 sampai 147, ini Allah Ta'ala cerita celaan-celaan Allah kepada orang munafik. Dan antara yang menarik tuan-tuan, yang terakhir ayat 142, yang mana Allah Ta'ala sebut orang munafik sekarang dia cuba menipu Allah, dan Allah akan balas tipuan mereka itu di akhirat kelak. Macam mana tu? Dia cerita dia macam ni. Semasa di dunia orang munafik tunjukkan dia Islam, sedangkan dalamnya kafir. Lalu di akhirat besok Allah Ta'ala nak balas tipu daya mereka ketika manusia nak meniti titian sirat. Cerita ni disebut dalam surah Al-Hadid. Ketika manusia nak meniti titian sirat, pada masa itu semua orang diberikan cahaya, termasuklah orang munafik. Bila mereka nak memulakan langkah nak menyeberang titian sirat, pada masa itu cahaya orang munafik terpadam. Dan itu antara contoh cara Allah Ta'ala balas tipu daya mereka yang cuba nak menipu Allah semasa di dunia dahulu. Tuan-tuan, setakat itu dahulu, itulah lebih kurang isi kandungan juzuk 5. Mungkin cetusan sinopsis yang saya berikan ini menjadi pendorong untuk kita baca tadabbur juzuk 5, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa besok untuk ringkasan juzuk 6.